sebab buku tu baru lagi. So you all dah boleh mula beli. And then so kita akan memang fully utilize the book lah. Ya. Kita additional slides yang saya bagi. And then ada additional jugalah workbook. Workbook tu saya tak wajibkan, tapi saya recommend sahaja you all beli. Ya, tapi kalau tak nak beli pun tak ada masalah. Tapi macam sem-sem sebelum ni, student saya memang beli buku workbook juga sebab dalam tutorial kelas nanti kita akan guna workbook lah. So bila workbook ni lebih banyak latihan you all buat, you all akan lebih faham setiap topik sebab kita ekonomi ni dia macam kita belajar micro ni dia agak detail tau, dia macam everything kita nak kena belajar banyak calculation and so on. Tak apa pun you all beli dulu textbook, workbook tu kemudian kalau you all nak beli, kalau tak nak beli pun tak ada masalah, and then nanti later kita bincang. Okay, alright, so now kita start dengan kita punya lesson, introduction to economics, right? Okay, so apa yang kita akan dapat, the learning outcomes at the end of this chapter. So the student should be able to interpret the definition of economics and distinguish the scope of economics. Memahami definisi dan juga tahu nak membezakan cabang ekonomi. Describe the three economic concepts, scarcity, choice and opportunity cost. Discuss and illustrate the production possibilities curve. Describe the economic problems. Differentiate the four types of economic systems. So inilah basically apa yang kita akan belajar di dalam chapter 1, right? Tapi kita tak akan pergi sampai habislah hari ni, kita saja sebagai introduction saja. Alright, so economics, economics is the most important aspects in human life. Mungkin ramai yang tak sedar kan sebenarnya perkara yang terpenting sekali dalam kehidupan seharian kita adalah economics. Sebenarnya every time macam daily kita memang involved dalam economic activities, right? So sama ada kita realise ataupun kita tak realise lah. That's why it's very important. Dalam negara pun sama. Setiap negara ekonomi lah yang terutama sekali. Right. So the desire of human being is unlimited and will try as hard as possible to fulfill their demand to maximize satisfactions. Okay, basically kita sebagai manusia, Allah cipta kita mempunyai nafsu, betul? So nafsu, desire, kehendak. Kehendak ini tidak ada kesudahan, unlimited. Betul tak? Kita kalau boleh nak semua dalam hidup kita tu, betul tak? Everything smooth. Semua benda yang kita nak kita dapat. So that is kehendak, right? Why? Because we want to maximize our satisfaction. Kita nak meningkatkan atau memaksimumkan kepuasan kita. So itu adalah kehendak human being. However, economic face limited resources or factors of production. Tetapi masalah dalam ekonomi adalah tidak cukup sumber. So apabila tidak cukup sumber, everything yang kita nak itu tidak dapat dipenuhi. So that's basically what economy is all about. You faham tak? So economic study how people fulfill their unlimited desire with the limited resources. So basically inilah economy. Okay, inilah economy. Right? Okay, now we go to definition. Right, so definition of economics. Okay, definition of economics. It is a social science that studies how people and society organize scarce and limited resources to satisfy unlimited human wants. Okay, so ekonomi ni basically definisi dia adalah science social. Social science that study how people organize scarce and limited resources. Bagaimana kita nak menguruskan sumber yang sedikit ini to satisfy unlimited wants, untuk memuaskan kita punya kehendak, nak memenuhi kehendak kita. So that is basically economics, right? So kita nak tahu apa itu resources yang limited ni, So resources ataupun kita juga panggil sebagai factors of production, factors of production. Right, basically factors of production or resources in the economy ada 4 jenis. 4 types of
resources ataupun 4 types of factors of production. Okay. So the first one is land, and then number 2, labor, number 3, capital, number 4, entrepreneur. Okay. So apa itu land? Kita tengok. So land is anything that can be derived from the earth or land itself. Maknanya dia adalah natural, more to natural resources. Sumber semula jadi that created by God, by Allah. Ya, ciptaan Tuhan. Itu adalah land. Contoh timber, oil, coal, soil and water, everything that we can get from the earth, natural resources, it is considered as land. Right? So in economy, every resource itu ataupun every FOP, factors of production itu, will be rewarded, akan ada return, in return. So in return ataupun return to land ataupun the reward to land ni apa? Rent, sewa. Okay. And then the second factors of production adalah labor. Okay. So who is labor? Labor adalah worker lah, ya, worker. People who contribute their energy mentally and physically to earn wages or salary. Ya, kita kalau nak kerja, kita akan contribute, ya, kita punya tenaga, mental dan physical. Kenapa kita kerja? Sebab kita nak earn kita punya gaji, ya, salary lah, ya, to continue our life. Right, so labor can be categorized into skilled worker, semi-skilled worker, unskilled worker. Okay, so what is skilled worker? Skilled worker ni macam professionals lah. So those need higher level of education, macam professionals ni macam doktor, lawyer, architect and so on lah. Semi-skilled worker mungkin dia semi-professional ataupun dia tidak memerlukan, dia moderate level of education lah. Contohnya macam admin staff ataupun clerk ataupun technician. Yeah? Unskilled worker tidak professional dan dia tidak memerlukan education yang background of education lah. Maknanya any background of education boleh bekerja lah macam buruh kasar, macam cleaner, yeah, right? Okay, so what is the return to labor? It is wages or salary. Okay, so boleh tak siapa-siapa differentiate wages dengan salary? Siapa tahu apa tu wages, apa tu salary? Any idea? Siapa nak try? Silakan. Siapa nak try? Wages tu upah. Okay, bagus. So upah ni bermaksud apa? Upah ni bermaksud, wages ini bermaksud the payment is not fixed. Bermaksud, ya, tidak tetap. So the payment, the payment based on hour contohnya. Time bekerja. Kalau kita kerja 5 jam, kita dibayar 5 jam. Contohnya sejam RM20, sejam RM30, sejam RM50. Kita dibayar dalam jam. Kalau kita tak datang kerja, tak dibayar. Kalau kita kerja 10 jam lah. Kalau kita kerja 7 jam lah. Ya? Kalau salary, the payment is fixed every month. Dia tidak based on hour, dia based on sama ada hari-hari tu pun, yelah maknanya kita bekerja based hari. Maknanya satu hari berapa kita dibayar dan kita akan dibayar setiap bulan, lump sum lah setiap bulan. Untuk contohnya kita kena sehari kita punya payment salary tu RM100. So 100 darab 30 hari bekerja berapa? So itu kita dapat payment tu fix every month. Okay. So itu adalah labor untuk wages and salary. Okay, so the third factors of production adalah capital. What is capital? Okay, macam land tadi, siapa yang create? God, Allah lah. Labor manusia pun Allah lah. Tapi capital ni adalah sumber yang dicipta oleh manusia. Memang idea Allah bagi. Tapi ciptaan dia manusia yang cipta. Right, so capital is a stock of goods created by society to help them in the production of goods and services. Right,
So it is man-made good used to produce other goods and services. Dia adalah sumber yang dihasilkan oleh manusia untuk membantu production process, untuk membantu menghasilkan barang dan perkhidmatan. Contoh macam mesin. Takkan kita macam kilang. Kilang takkan nak guna labor je, lambat. So kita guna mesin nak mempercepatkan production process. Kita guna equipment, kita guna tools, kita guna ada building. So ini kita consider sebagai capital. Right? So for example lah kita nak jahit baju. Kan ada butik. Kan butik takkan nak jahit tangan. Labor guna jahitan tangan. Itu pun tools equipment lah, benang, jarum. Jadi kita mesin tu akan mempercepatkan production process, membantu. Right? So itu adalah capital and the return to capital adalah interest. Right? And the last one adalah entrepreneur. Okay, so entrepreneur refers to a person who has the ability of planning, organizing, directing and controlling. Entrepreneur is a person who organizes the other factors of production to produce goods and services. Entrepreneur ni usahawan lah. Ya? So usahawan ni dia akan menggunakan sumber-sumber yang lain tadi tu, land, labor, capital untuk menghasilkan barang dan perkhidmatan. Okay? Sebagai contoh sekarang ni kita tengok banyak sangat usahawan kosmetik, usahawan makanan kesihatan. Okay? Jadi usahawan ini contohnya kita nak menghasilkan produk kesihatan. Kan? Contohnya macam FG Wallet yang Fauzia Gaus, kalau you all kenal Fauzia Gaus lah. So dia nak hasilkan sarang burung, minuman kesihatan itu daripada sarang burung tu, dia perlukan tak land? Dia perlukan resources. Resources land. Land tu bermaksud natural resources yang dia dapati dari sumber ya, macam air liur sarang burung tu, air liur burung kan, air liur burung yang menjadikan yang kita ambil untuk jadikan macam itulah, saya tak silap saya, ataupun apa lagi yang diperlukan daripada nak proses, dia mesti menggunakan bahan-bahan daripada semula jadi kan, nak proseskan air tu tersebut. Okay, air tu sendiri yang dia dapat tu pun adalah sumber semula jadi ataupun land. Dia perlukan land, and then dia juga memerlukan labor, pekerja yang ramai, pekerja untuk menghasilkan barang dia, pekerja untuk promote barang dia, untuk jual dan sebagainya. Dia perlukan setiausaha, dia perlukan accountant. And number 3, dia perlukan capital, dia perlukan kilang, dia perlukan mesin untuk proses dia punya produk itu. Okay, so terhasillah produk dia. Sama juga makanan kesihatan yang lain, sama juga dengan services. Semua digunakan ketiga-tiga land, labor, capital untuk menghasilkan barang dan perkhidmatan yang mereka kehendaki. So that is basically apa entrepreneur buat lah. Alright. So the difference between labor and entrepreneur, dia dua-dua ni adalah manusia lah kan ya. So labor dengan entrepreneur dia ada perbezaan lah. So usahawan ni dia able to take a risk. So bila dia sanggup mengambil risiko apa? Risiko sama ada dapat untung ataupun kerugian. So entrepreneur ni adalah risk taker. So dia sanggup mengambil risiko itu sama ada untung atau rugi. That's why dia jadi entrepreneur. Labor biasanya dia risk averse. Risk averse bermaksud dia tidak sanggup menghadapi risiko rugi. Jadi dia jadi labor lah, dapat gaji setiap bulan. Okay, so itu adalah perbezaan. Alright. And what is the return to entrepreneur? Profit. Right. So factors of production ini adalah limited lah. Land, labor, capital, entrepreneur ni limited. And society will try to use them efficiently to produce goods and services, which later satisfy the unlimited one. Jadi gunakan resources yang limited ini untuk menghasilkan barang perkhidmatan dan later akan maksimumkan ataupun yang akan memenuhi kehendak yang tidak ada limit ini. Right? So far okay tak? Boleh faham? Boleh. Ada soalan? Tak ada soalan? Tak ada. Okay. Right, so now kita nak tengok unlimited ones. Kehendak kita ni terdiri daripada apa? Goods dan juga services lah. Barang dan perkhidmatan. Okay, so goods ni apa? Something that is tangible lah. You can see, you can touch. Books, car, computers and so on. Services pula adalah non-tangible but you can only enjoy the benefit. So benefit of services macam transportation and education lah. Macam education kan macam sekarang.
Ya, kita tak bolehlah bawa balik, kita tak boleh nampak education, tapi we can gain the benefit. Yeah, right. Okay, so now we go to the scope of economics. Okay, economics ni besar tau. Dia adalah something yang very wide, besar. Jadi ekonomi ni dia ada dia dibezakan, differentiate in terms of microeconomics dan juga macroeconomics. So basically ada dua cabang ataupun two scopes of economics. Yeah. So microeconomics, macroeconomics. So apa itu microeconomics? So microeconomics ini micro ni maknanya kecil, betul? Jadi microeconomics ni dia deal dengan benda yang kecil. Analyze specific economic units in detail. It looks at the individual unit. Maknanya dia lihat kepada setiap perincian. Very detailed, very specific, individual unit. Saya bagi contoh. Contohnya kita nampak hutan yang besar, a forest. So bila kita tengok hutan, bila kita masuk dalam hutan, then kita analyze each and every tree in the forest. Kita tengok kehidupan flora and fauna. Jadi bila kita study secara terperinci apa yang ada di dalam hutan, itu dipanggil sebagai microeconomics. Okay, sebagai contoh dalam ekonomi ni, production, contohnya how much cloth to produce, berapa banyak jenis pakaian yang akan dihasilkan, how much Honda Civic to produce, kereta kita spesifik kereta apa, harga, price of vegetables contohnya, harga sayur-sayuran tu pun ada spesifik dia, harga ubat-ubatan pun ada spesifik dia. So inilah kita panggil sebagai microeconomics. Okay, so what about macroeconomics? Dia opposite of micro lah. Makro ni besar, bermaksud kita analyse ekonomi as a whole, kita looks at aggregate dan juga entire economy. So dia in a broader perspective. So dia lebih in a broad, scope dia agak besar. Okay, so macam tadilah contohnya macam forest tadi kan, hutan tadi. So kita tak masuklah dalam hutan dan kita taklah analyse hutan, setiap kehidupan dalam hutan itu. Jadi kita tengok hutan tu, okay, so the forest is big, besar, the forest is green. Kita buat macam tu. So bila kita tengok dia as a whole, itu adalah macroeconomics. Okay, for example kita nak analyse apa? Kita nak analyse gross domestic product in Malaysia, pendapatan Malaysia. Kita nak tengok pendapatan di luar negara. So itu benda besar, kan? Jadi itu adalah macroeconomics. And then quantity of palm oil exported. Berapa banyak kelapa sawit yang dieksport. So export, import, and then kita tengok kepada inflation, kita tengok kepada pengangguran, unemployment. Itu semua merupakan macroeconomics lah. Yeah? And then kita tengok price level secara aggregate, secara keseluruhan. Kita tengok price of house, harga rumah. Kita tengok consumer price index. Kita tengok consumer price index ni adalah harga-harga barang keperluan lah. Dia disenaraikan di dalam consumer price index. Jadi harga minyak, harga ikan, harga semualah. Okay, barang-barang keperluan. Jadi bila kita tengok benda-benda besar macam ni, itu dipanggil sebagai macroeconomics. Right? Okay, boleh faham? Boleh. Okay. Okay. Right. Okay, so now we move to the basic economic concept. So this is very important lah dalam chapter ni, sangat penting. Yeah. So basic economic concept. So basic economic concept, dia ada 3 konsep lah. Scarcity, choices, opportunity cost. Scarcity, choices, opportunity cost. Okay, so kita tengok each of this. Okay, so apa itu scarcity? Scarcity ni dalam bahasa Melayu kekurangan. Kekurangan. Macam mana boleh terjadi kekurangan? Sebab tadi itulah unlimited wants of human cannot be fulfilled because of the limited resources. Kehendak yang sangat banyak ini tidak boleh dipenuhi dengan resources yang sedikit. Therefore, society will face scarcity. So because of this scarcity, kita masih nak juga semua yang kita tak dapat ni, tak boleh dapat ni, kita nak juga penuhi ke? Tidaklah, kita kena buat apa? We have to make a choice. Kita buatlah pilihan. Okay, so due to unlimited wants and limited resources,
people has to make choice. So we have to make the choice. And we will make the best choice as possible. Kita cuba buat pilihan yang terbaik. So kalau kita ni consumer, pembeli, we will make choice that maximize satisfaction. Kalau kita ni pengguna, kalau kita ni producer atau pengeluar ataupun firm itu sendiri, kita akan make choice that will minimize cost and maximize profit. Kalau kita government, kita akan make choice that maximize society's welfare. Okay, so because of this choice, kita akan menghadapi opportunity cost. What is opportunity cost? Cost lepas. Yeah, every choice is associated with opportunity cost. It is defined as the number of goods forgone to make the best choice or the best alternative forgone ataupun second best choice. Maknanya kalau kita ada dua pilihan, apabila kita pilih satu lagi menjadi cost lepas. Maknanya second best choice that we sacrifice. Ya, pilihan yang kita terpaksa lepaskan atau kita terpaksa korbankan. Alright. So sebagai contohlah kita sebenarnya tidak sedar bahawa every time kita nak membuat proses of decision dalam hidup kita, kita adalah making these three basic economic concept. Kita actually involved in these three basic economic concept. Contohnya lah saya bagi, let's say awak lapar dan awak ada RM1 ke RM2 lah, kita kata RM2. So bila awak keluar daripada rumah, awak tengok ada gerai jual untuk sarapan pagi. So awak tengok okay, ada nasi lemak RM2, ada mi goreng RM2. Because you are hungry, so you nak dua-duanya, kan, kedua-duanya. Tapi masalah dekat sini awak ada RM2 saja. So harga nasi lemak RM2, harga mi goreng pun RM2. Kalau boleh, because of unlimited wants, awak nak kedua-dua. Okay? Tapi awak ada RM2 saja, awak menghadapi masalah apa? Kekurangan, scarcity. So because of this scarcity, kekurangan ini, awak akan buat pilihan, make choice. So maybe awak punya kegemaran adalah nasi lemak, then awak pilih nasi lemak. So nasi lemak will maximize your satisfaction. So apakah cost lepas di sini? The opportunity cost is mi goreng tadi itulah. Nampak tak? Ya. Yeah? Contoh lain apa? Contohnya macam producer. Okay, so business, dalam business, nak buat business, sama ada kita perlu pilih sama ada kita nak buat business makanan, ya, ataupun kita nak buat business kosmetik. Boleh tak kita buat dua-dua dalam sekaligus? Tak boleh sebab tak cukup modal. So producer, you are having you are facing with the scarcity because you don't have enough modal lah, capital untuk involve dalam kedua-dua bisnes tersebut. So awak kena buat pilihan, producer will make choice and dia akan make choice that will maximize dia punya profit and minimize the cost. So sekarang ni mungkin tak sesuai sangat buat produk kecantikan, then lebih baik buat bisnes makanan. So bila dia pilih bisnes makanan tu, kemungkinan akan maximize dia punya profit, then the opportunity cost adalah bisnes kosmetik tadi itulah. Sama juga government. Macam government dia nak produce kemudahan di sesebuah kawasan. Contohnya di kawasan itu kekurangan hospital dan sekolah, then government sekarang ni perlu membina sama ada sekolah ataupun hospital di sesebuah kawasan tersebut. Because of not enough fund, tak cukup duit, tak cukup bajet, berlakulah scarcity, betul? So dia tak boleh nak dirikan kedua-dua hospital dengan school sebab kedua-duanya dia punya cost tu tinggi, berjuta. Jadi government will make choice that will maximize welfare. Kemungkinan di kawasan tersebut government akan tengok, okey, ramai orang tua, ramai kanak-kanak yang memerlukan penjagaan lebih dari sudut kesihatan. Sekolah kemungkinan terdapat juga sekolah-sekolah yang mereka boleh pergilah, ada sekolah di kampung yang sebelah ke bersebelahan ke kan. So mungkin agak jauh sikit tetapi sekolah tu ada, cuma hospital tu lebih penting. So that's government akan make a choice that maximize welfare. So government decided to produce hospital, then school tu akan menjadi cost lepas lah, opportunity cost. Okay, boleh faham tak?
Boleh. Okay. Okay. So setakat itu saja hari ni saya nak share lah. Okay, untuk chapter 1. Okay, so next class kita akan continue lah dengan production possibilities curve. So jangan lupa dengan konsep scarcity choice dengan opportunity cost. Sebab kita akan belajar PPC, production possibilities curve ni continue, dia adalah daripada basic economic concept tu. So konsep tu jangan lupa. Okay, so far okay Okay. Okay, tak ada soalan? Tak ada. Okay, kalau tak ada soalan, kita boleh end our class. So thank you so much. See you again next week. Bye. Thank you, Assalamualaikum. madam. Thank you, madam. Thank you, madam. Okay. Si Kadira dekat Thank ABG. you, madam. Don't forget to Thank you, tick your madam. attendance. Okay, welcome. Don't forget to tick your attendance ya dekat U Future. Okay, bye. Okay. Bye. Thank you, madam. Okay, welcome.